Baik, boleh kita mula? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita sambung ke muka surat yang ke-16. Baginda pun pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Kita sambung baca hadis itu. Baginda balik berjumpa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu baginda berkata, selimutkan saya, selimutkan saya. Lalu Khadijah pun selimutkan baginda. Sehingga apabila hilang perasaan takut tersebut, baginda menceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku. Kemudian baginda bersabda, saya bimbangkan diri saya. Khadijah berkata, demi Allah, tidak sekali-kali. Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan awak, kerana awak sentiasa menghubungkan silaturahim, memberikan pemberian kepada orang-orang yang lemah, memberi orang lain apa yang tidak didapati daripada selain awak, memuliakan tetamu dan membantu apa yang dinamakan sebagai kebenaran. Kat sini tak apa? Tak apa, tak apa. Masya Allah. Kat sini ada kosong. Ada orang? Okey dah. Masya Allah. Baik, kita sambung pada muka surat yang ke-17 itu. Perkataan Khadijah kepada Nabi SAW. Ada dua pengajaran. Satu, kita tahu bahawa Nabi SAW selepas dipeluk daripada Gua Hira itu, kemudian menerima wahyu yang pertama, Nabi SAW datang berjumpa dengan Khadijah dalam keadaan menggigil. Dan perkara pertama yang Khadijah lakukan kepada suaminya adalah memberikannya selimut. Para ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini menyebutkan di antara pengajarannya adalah ketika mana satu orang itu datang berjumpa dengan kita dalam keadaan tidak tenang, maka jangan ditanya ataupun diajak dia berbicara, sehinggalah dia itu berada dalam keadaan tenang dan boleh berbicara. Kemudian pengajaran yang kedua, ketika mana Nabi SAW kata, saya bimbangkan diri saya, apa yang berlaku selepas daripada itu. Nabi SAW juga berasa takut terhadap kesan dakwah. Tapi lihat bagaimana perkataan Khadijah kepada Nabi SAW. Itulah sebab kecintaan Nabi itu begitu besar kepada Khadijah. Jadi kalau isteri nak disayangi, kita tak mengambil kuduah ataupun contoh daripada golongan-golongan yang lain. Bahkan Ummahatul Mukminin ini telah pun cukup untuk kita bagi muslimat sebagai kuduah. Perkataan Khadijah itu menunjukkan bahawa akhlak yang mulia akan menyebabkan kebencian orang kepada kita itu tidak ada ataupun berkurang. Kalau kita lihat perkataan Nabi itu, saya bimbang diri saya. Kemudian Khadijah nak pujuk Nabi, kata jangan bimbang. Khadijah kata apa? Engkau sambung satu rahim, engkau berikan sekian, engkau
berpegang kepada kebenaran. Jadi ini menunjukkan bahawa akhlak yang mulia, kita sebagai pendakwah ini, akhlak yang mulia akan menyebabkan dakwah kita itu lebih mudah diterima. Ataupun setidak-tidaknya orang tidak menentang kita, kerana orang yang berakhlak mulia ni, katalah kita sakit, tiba ada orang dakwah, orang ziarah kat kita, orang beri hadiah kat dia, ada orang beri hadiah kat kita, kemudian dia ngajak kepada satu benda yang mungkin kita tak setuju dengan dia, paling tidak kita layan dia dengan cara yang baik. Jadi pendakwah ini merupakan salah satu benda yang kita kena ambil iktibar, iaitu memperbaiki akhlak kita. Setelah itu Khadijah membawa baginda berjumpa sepupu beliau, Warakah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Beliau merupakan seorang lelaki beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Beliau mampu menulis tulisan Ibrani, Hebrew. Beliau ada menulis Injil dengan bahasa Ibrani setakat apa yang Allah kehendaki untuk beliau tulis. Beliau merupakan orang tua yang telah pun buta. Khadijah berkata, sepupuku, dengarlah daripada anak saudaramu. Warakah pun berkata pada muka surat 18, kepada baginda, anak saudaraku, apa yang kamu nampak? Baginda pun menceritakan apa yang baginda nampak di Gua Hira. Jadi apa tindakan Khadijah setelah dengar apa yang berlaku dekat suaminya? Apakah Khadijah kat sini gelabah? Apa jadi kalau Khadijah juga menggelabah? Jadi ini pengajaran kalau kita berumah tangga. Kalaulah pasangan kita itu gelabah, kita jangan turut ikut gelabah. Kalau tak jumpa solusi. Dia mesti akan ada gelabah. Suami itu macho macam mana pun, mesti akan ada keadaan ataupun peristiwa yang akan menyebabkan dia takut ataupun dia menjadi gelabah. Isteri juga sama. Jadi pengajaran dia kalau kita hidup berumah tangga itu, kalau kita nampak pasangan kita tengah gelabah, kita cuba menenangkan dia dan juga kita cuba untuk mencari solusi. Paling tidak kita mendengar apa yang dia luahkan. Kalau bukan kita mendengar apa yang dia luahkan, nescaya dia akan mencari orang lain untuk meluahkan perasaannya. Dan ini tidak berlaku dalam kehidupan Khadijah bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah usaha untuk cari solusi untuk suaminya dengan membawa sepupunya. Mendengarkan kisah tersebut, Warakah pun berkata, ini An-Namus, merujuk kepada Jibril alaihissalam yang Allah turunkan kepada Musa. Alangkah baiknya kalau aku masih muda pada hari-hari itu nanti. Alangkah baiknya jika aku masih hidup dalam kaum kamu menghalau kamu. Ketika kaum kamu menghalau kamu. Baginda bertanya, adakah mereka akan menghalau saya keluar? Baginda tak ada pengalaman dakwah. Baginda ada pengalaman bermasyarakat. Dan kita tahu bahawa Bani Israel itu ada Nabi yang berentetan. Daripada satu Nabi kepada satu Nabi kepada satu Nabi. Dan bahkan Bani Israel juga beranggapan bahawa Nabi yang terakhir itu mesti lahir daripada kelompok mereka. Akhirnya tak terbit dekat Jazirah Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak ada pengalaman sebelum itu. Jadi ketika mana diterangkan kepada Nabi ini oleh Warakah, baginda terkejut. Dia kata, apakah kaum aku menghalau aku disebabkan perkara ini? Warakah menjawab, ya, tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Jadi ini merupakan tabiat dakwah. Kadang-kadang ada orang menerima dan banyak kali dan juga acap kali orang menolak ataupun orang membenci. Bahkan Nabi SAW juga pertanyaannya kepada Warakah. Dia kata, apakah aku akan diusir keluar? Warakah kata, ya, ini merupakan tradisi dakwah para anbiya. Kemudian, jika aku masih hidup pada era kamu nanti, aku akan bersungguh-sungguh membantu kamu. Ini harapan Warakah. Tetapi kita tahu bahawa Warakah akhirnya meninggal dunia sebelum pun sempat Nabi SAW menghadapi cabaran. Kita tahu bahawa 3 tahun permulaan dakwah itu secara senyap, kemudian barulah berlaku penentangan. Ketika mana Nabi SAW menyebutkannya secara zahir. Wahyu pula terhenti pada satu tempoh masa. Dan menurut Az-Zuhri, tempoh daripada Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira sampai wahyu berikutnya adalah selama 3 tahun. Kenapa Allah Ta'ala tak memberikan wahyu selepas daripada wahyu pertama terus wahyu kedua?
untuk menimbulkan rasa rindu Nabi SAW untuk menerima wahyu. Itu di antara hikmahnya kenapa wahyu terhenti beberapa lama. Dan menurut Az-Zuhri, tempoh itu adalah selama 3 tahun. Lama. Baik, kita terus potong pada muka surat ke-19. Setelah kewafatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, pada satu hari adik perempuan beliau, siapa namanya? Halah. Ini juga nama yang sedap. Halah binti Khuwailid radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa baginda sedang menunaikan solat, suaranya lebih kurang sama seperti kakaknya, Khadijah. Jadi orang yang rindu, orang yang ada perasaan kepada satu orang, kadang-kadang selipernya dah menggambarkan orangnya. Kan kita nak tahu ini seliper si fulan, orang yang dia suka. Perasaan itu berbunga-bunga. Ini pula Halah datang, suaranya serupa dengan suara Khadijah. Jadi apa yang berlaku dekat Nabi SAW? Dia kata, lalu baginda teringat Khadijah pulang ke rumah. Baginda pun segera menunaikan solat dan membuka pintu. Namun ternyata perempuan itu ialah adik Khadijah. Baginda memerintahkan agar memulakan Halah. Aisyah radhiyallahu anha yang sedar akan hal tersebut pun cemburu lalu berkata, ada tak beza cemburu lelaki dan juga cemburu perempuan? Cemburu lelaki seperti apa? Adik ada cemburu? Tak ada cemburu. Cemburunya muslimat seperti apa? Saya kira cemburunya lelaki kalaulah ada satu orang bercakap lelaki lain dengan wanitanya, maksudnya isterinya, maka dia beranggapan bahawa isterinya itu adalah miliknya. Maka itu adalah lebih kepada cemburu lelaki. Cemburu perempuan adalah cemburu yang dia nak satu-satunya yang dilayan oleh suaminya itu adalah dia. Ini akan menyebabkan dia cemburu dengan semua benda. Kadang-kadang suaminya kadang-kadang ada orang lelaki itu rapat dengan kaum lelaki lain, dia cemburu dengan kawan lelaki suami dia. Itu adalah cemburu wanita yang dia nak, yang satu-satunya yang dilayan itu adalah dirinya. Betul ke salah? Betul ke salah? Tak ada jawapan. Baik, apa respon Aisyah radhiyallahu anha terhadap pelayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Halah? Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra'i shidqaini halakat fi ad-dahr qad abdalaka Allahu khairan minha. Ini sebenarnya agak kasar sebenarnya kan. Kalau bahasa kita apa? Apalah yang kau teringat perempuan tua tu? Gitulah. Apalagi awak teringat wanita tua Quraisy yang gigi pun sudah rongak. Siapa ni? Tua dan juga gigi rongak. Siapa dia? Khadijah lah. Kasar tak perkataan ni? Ya, cemburu kadang mengatasi segalanya. Jadi Khadijah kata, Aisyah kata, apalagi yang awak teringat wanita tua Quraisy yang gigi sudah pun rongak dan telah lama meninggal dunia. Merujuk kepada Khadijah yang telah pun meninggal dunia, tak ada depan dia. Allah telah pun menggantikan kepada awak seorang lebih baik daripada dia. Siapa dia tu? Dia lah. Nabi jawab tak? Nabi jawab. Apakah Nabi senyap? Nabi tak senyap, Nabi jawab. Menunjukkan bahawa kita boleh menjawab. Jangan senyap kan? Baginda memberikan respon kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang belakang-belakang yang kurang dengar tapi test. Pakai ni lah, clear lagi. Harap isterinya tak cemburu
Baik, apa jawapan Nabi SAW kepada Aisyah? Jadi dalam rumah tangga, kita tak boleh senyap begitu. Jadi kita kena ada apa? Komunikasi dan juga perbincangan. Baginda memberikan respon kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ma abdalanillahu azza wa jalla khairan minha. Qad amanat bi idh kafara bin nas. Wa saddaqatni idh كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Allah tidak pernah menggantikan seseorang yang lebih baik daripadanya. Ma abdalanillahu azza wa jalla khairan minha. Nabi SAW jawab dekat Aisyah. So Aisyah kata, bukankah ada lebih baik, pengganti yang lebih baik daripada Khadijah? Nabi menafikan. Nabi kata tak. Tidak ada yang Allah Ta'ala gantikan lebih baik daripada Khadijah. Kemudian Nabi SAW sebut seperti itu dan Nabi memberikan sebab. Kenapa Khadijah itu the best isteri yang baginda pernah ada. Yang sifat ini perlu kita contohi. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Satu, Nabi SAW kata apa? Aisyah ini merupakan orang yang mula-mula sekali beriman kepada aku. Idh kafara biyan nas. Ketika mana manusia mendustakan aku. Maksudnya tak beriman kepada Allah Ta'ala, dia beriman kepada aku. Wa saddaqatni idh kadzdzabaniyan nas. Dan dia membenarkan aku ketika mana manusia kata aku ini seorang yang berdusta, pendusta. Wa wasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Dan dia memberikan hartanya kepada aku ketika mana manusia enggan memberikannya. Wa razaqani Allahu azza wa jal. Wa razaqani Allahu azza wa jal waladaha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anaknya. Maksudnya satu-satunya wanita di kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan zuriat Nabi cumalah Khadijah dan tidak ada pada ummahatul mukminin yang lain. Jadi apabila Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berada di samping baginda, baginda merasa sangat duka cita. Jadi ini merupakan peristiwa yang pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa down, bahasa kita. Kemudian berlaku pula peristiwa yang kedua. Pada muka surat yang ke-22, setelah Khadijah meninggal dunia, kematian Abu Talib menyusuli. Peristiwa yang kedua yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra' dan Mi'raj ialah kematian Abu Talib, ayah saudara baginda. Walaupun Abu Talib ini merupakan bukan kita sebut sebagai musyrik, tapi disebabkan Abu Talib inilah yang melindungi Nabi walaupun tidak menyokong dakwah Nabi itu, maksudnya menerima dakwah Nabi. Abu Talib inilah yang melindungi Nabi daripada Nabi itu disakiti oleh kaum Quraisy. Ini telah pun meninggal dunia. Abu Talib merupakan orang yang menjaga Nabi SAW sehingga baginda besar. Malah beliau menyayangi baginda lebih daripada anak kandung beliau sendiri. Beliau merupakan tokoh politik di Mekah yang memberikan permit dakwah atau kebenaran tersebut kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu dakwah baginda tidak terlalu diancam bahaya semasa di bawah kebenarannya. Kebenaran siapa? Kebenaran Abu Talib. Walaupun Abu Talib tak menerima dakwah, tapi dia melindungi Nabi SAW. Oleh sebab itu, walaupun Abu Talib tidak beriman, beliau tetap memberikan keizinan kepada baginda menyebarkan dakwah Islam dan menghalang orang lain mengacau dakwah baginda. Jadi apabila Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW bersedih kerana dua sebab. Sebab yang pertama, kerana Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kufur. Dan sebab yang kedua, pada muka surat 25, setelah Abu Talib meninggal dunia, orang yang memegang kuasa politik di Mekah ialah Abu Jahal, Abu Sufyan dan rakan-rakannya. Mereka menggunakan polisi paksa rela ke atas umat Islam
iaitu memaksa umat Islam kembali kepada agama nenek moyang mereka. Jadi dua sebab ini Nabi SAW lebih terasa tidak termotivasi ataupun rasa down bahasa kita. Baik, kita patah balik semula ke muka surat 23 untuk kita bacakan peristiwa bagaimana Abu Talib ini meninggal dunia, dan ada pengajaran yang menarik kita boleh ambil. Walaupun saya yakin dan percaya seperti mana yang sebelum ini kita sebutkan, ini juga biasa kita dengar. Anna Abu Talib lamma hadarathul wafah dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahl. Ketika mana Abu Talib tengah nazak, hadarathul wafah itu maksudnya kematian mendatanginya, maksudnya tengah nazak, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bersama dengan dia ada Abu Jahal. Faqal ay am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Nabi SAW kata dekat pak saudara dia, ay am, wahai pakcikku, kul, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kalimatan, suatu kalimah, uhajju laka, aku jadikan hujah, biha, dengannya, indallah, ketika mana bertemu dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sekurang-kurangnya engkau ucap kalimah la ilaha illallah, aku akan berhujah di depan Allah Ta'ala supaya engkau ini tidak masuk ataupun tidak kekal di dalam neraka. Dan kita tahu, faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Kat sini ada dua orang yang mainkan peranan penting yang menyebabkan Abu Talib kekal sebagai musyrik ketika mana dia itu meninggal dunia. Siapa dia? Abu Jahal. Apa nama sebenar Abu Jahal? Amr bin Hisham. Amr ibn Hisham. Kemudian Amr bin Hisham ini ataupun Abu Jahal, memang dia ini mati dalam keadaan musyrik. Tetapi yang menariknya kat sini, Abdullah ibn Abi Umayyah merupakan saudara lelaki kepada Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isteri? Bukan isteri Nabi. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isteri kepada Abu Jahal. Innalillah. Abu siapa suami Ummu Salamah? Asalnya Ummu Salamah kahwin dengan Nabi, bukan tidak? Dia kahwin dengan Nabi tak, Ummu Salamah? Siapa suami asal Ummu Salamah? Ya Abu Salamah lah kan? Baik, dia kahwin dengan Nabi SAW. Silap tadi. Dia kahwin dengan Nabi SAW, Ummu Salamah. Dia ini saudara belah, kita panggil apa? Sebapa dengan Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Siapa dia? Abdullah bin Abi Umayyah. Dia sempat berperang dengan Nabi SAW pada perang Hunain dan mati masa perang dekat Taif. Nak kata seorang Muslim, seorang lagi mati dalam keadaan musyrik, Abu Jahal. Jadi dia ini ada pertalian dengan isteri Nabi SAW, Ummu Salamah. Dia kata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Jadi dua orang ini hasut dekat Abu Talib. Dia kata, apakah engkau ingin menolak agama Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Datuk Nabi SAW ataupun ayah kepada Abu Talib. Falam yazala yukallimanihi. Maka sentiasalah dua orang ini bercakap. Dia kata, engkau nak tolak agama bapa kita? Engkau nak tolak agama bapa kita? Bukankah kita ini pernah bersama? Bukankah itu begitu begini? Hatta qala akhira syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Sehinggalah perkataan terakhir Abu Talib itu adalah berada di atas agama Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Dia mati dalam keadaan musyrik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu dan pak saudara dia meninggal dunia, Nabi kata apa? La astaghfiranna lak
Nescaya aku ini benar-benar akan meminta ampun kepadamu. Malam unha anhu, selagi mana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang aku daripada meminta ampun. Akhirnya, apakah perbuatan ini Allah Taala redha? Jawapannya adalah tidak. Nabi SAW Allah Taala larang untuk meminta ampun bagi orang musyrik. Akhirnya Allah Taala menurunkan ayat, "Ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Baik, sini ada pengajaran. Pengajaran yang pertama adalah kesungguhan Nabi SAW berdakwah sampailah ke saat akhir. Rahmat Nabi SAW itu. Walaupun dia tahu Abu Talib ini sepanjang hidupnya tidak pun beramal dengan amalan Islam, tapi sampai penghujung hayatnya Nabi usaha untuk Abu Talib ini untuk masuk Islam. Pengajaran yang kedua, pengajaran yang sangat penting. Apa dia? Sahabat saling memberikan pengaruh. Siapa dia? Abu Talib ini rapat dengan siapa? Walaupun dia ini melindungi dakwah Nabi SAW, tapi orang yang rapat dengan Abu Talib itu siapa? Abu Jahal. Lagi siapa? Tu namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi pengajarannya kat sini, teman rapat itu akan saling mempengaruhi. Dan kita tahu bahawa hidayah itu kadang-kadang boleh pergi meninggalkan kita. Ada orang dulunya berpegang dengan manhaj salaf ataupun berpegang dengan dakwah sunnah. Akhirnya bergaul, akhirnya benda tersebut hilang. Kerana apa? Sebab orang ini, dia tak akan boleh bergaul melainkan dia ikut sekali ataupun dia tinggalkan kelompok tersebut. Bukan tidak? Katalah kalau ada orang merokok, sama ada dia itu turut merokok sekali, kata saya tak merokok, tapi dia rapat dengan kawan tu, disebabkan desakan kelompok. Takkan dia kata kawan aku merokok, aku tak merokok. Dia pun kata cuba sebatang. Ataupun dia memang teguh pendirian, sama ada dia merokok sekali ataupun dia tinggalkan kumpulan yang tidak sefikrah dengan dia, yang pun tidak merokok. Dia sama ada dua itu. Jadi pengajarannya adalah kita ini mestilah bersahabat dengan sahabat yang baik. Peristiwa yang berikutnya, ni mula dah potong ni, muka surat 28. Setelah peristiwa meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, kemudian pak saudara Nabi SAW Abu Talib meninggal dunia, maka Nabi itu seolah tidak ada lagi yang melindungi baginda ataupun memberikan support. Kalau Khadijah memberikan support dari sudut harta, dari sudut emosi, sudah tidak ada. Kemudian Abu Talib yang melindungi Nabi daripada disakiti pun tidak ada. Maka berlakulah yang ketiga ini, peristiwa itu sekatan ekonomi oleh kelompok Quraisy kafir di Mekah. Baik, peristiwa ketiga yang berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj adalah al-hisar al-iqtisadi. Sekatan ataupun pulauan ekonomi ataupun embargo. Ia berlaku kepada orang Islam pada tahun ke-7 kenabian dan ia berlangsung selama 3 tahun. Abu Lahab berkata kepada para peniaga di Mekah. Baik, kita lihat ucapan Abu Lahab. Dia kata, "Ya ma'syarat tujjar, ghalu ala ashabi Muhammadin hatta la yudriku ma'akum syai'ah. Faqad alimtum ma li wa wafa'u dhimmati, fa ana dhaminun alla khasara alaikum." Abu Lahab kata dekat peniaga kat pasar, mereka ni menguasai Mekah. Dia kata, wahai para peniaga sekalian, ghalu ala ashabi Muhammad. Apa maksud ghalu? Jadikan mahal. Maksudnya kalau nak berniaga dengan mereka ni, bagi mahal barang-barangan kamu. Hatta la yudriku ma'akum syai'ah. Sehingga mereka ini kalau nak beli kat kamu, sebabkan kamu tinggikan harga, mereka tidak boleh mendapatkan sesuatu. Sebabkan apa? Mereka tak mampu untuk membeli. Faqad alimtum mali wa wafa'u dhimmati. Dia kata, kamu semua sememangnya telah mengetahui bahawa aku ini orang kaya dan aku akan menunaikan janji. Kalau kamu punya barang tak laku, biar aku beli. Yang penting kalau kamu nak jual orang Islam, mesti jual dengan harga yang tinggi sampai mereka tak mampu beli.
Kalau kamu rugi, tak apa, aku beli. Kamu tahu aku punya kekayaan dan aku ini tidak memungkiri janji. Seperti itu perkataan Abu Lahab kepada peniaga-peniaga dekat Mekah. Dia kata, fa'ana dhaminun alla khasara alaikum. Dia kata, aku ini menjadi penjamin alla khasara alaikum, bahawa kamu semua tidak akan rugi. Baik, pemulauan ini berlaku selama 3 tahun menurut sesetengah kitab sirah, sehingga kan umat Islam terpaksa berkampung dan berkumpul sama-sama di perkampungan Bani Hashim. Anak-anak mereka kelaparan, peniaga pula tidak mahu menjual apa-apa kepada mereka. Malah barangan yang mereka jual pun tiada siapa yang mahu membeli. Sehingga kan dalam tempoh pemulauan ini, mereka terpaksa makan daun pokok dan kulit. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. Sehingga kan dikatakan najis mereka juga sama seperti dengan najis binatang. Sebab apa? Binatang makan rumput, makan pohon-pohon. Najis mereka itu sama macam najis binatang. Sebab apa? Tidak ada makanan melainkan rumput-rumput yang mereka terpaksa telan. Orang-orang Quraisy meletakkan perjanjian tersebut di dalam Kaabah. Sehingga kan ada sebilangan orang Quraisy yang tidak setuju dengan pemulauan ini. Antara mereka yang tidak bersetuju. Sebab apa? Kelompok ini kelompok keluarga mereka juga. Memulaukan mereka menyebabkan mereka meninggal dunia, menyebabkan ahli keluarga sesama mereka meninggal dunia. Jadi di antara orang yang tidak bersetuju terhadap boikot ini adalah Hakim Ibn Hizam, akhirnya masuk Islam. Hisham Ibn Amr Al-Amiri, ketika itu mereka berdua masih belum memeluk agama Islam. Mereka berdua kasihan melihat umat Islam, kasihan melihat anak-anak mereka kelaparan. Hisham selalu mengisi makanan di atas untanya pada waktu malam. Jadi mereka berdua ini senyap-senyap berikan bekalan makanan kepada perkampungan kaum muslimin di mana mereka berkumpul. Dan apabila beliau berada berdekatan perkampungan Bani Hashim, beliau tepuk unta tersebut supaya unta itu berjalan sendiri memasuki perkampungan Bani Hashim, dan umat Islam mengambil makanan-makanan tersebut. Peristiwa ini berlaku selama 3 tahun. Kita COVID berapa lama pun kita tak tahan. Mereka ini diboikot, tak ada makanan. Bukan takat tak boleh berniaga, makan apa yang adanya selama 3 tahun. Begitu juga Mut'im bin Adi, dia tidak sampai hati melihat keadaan umat Islam yang menyayat hati itu walaupun dia orang kafir. Dia menganggap perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang zalim. Keadaan umat Islam berterusan begitu sehinggalah surat perjanjian tersebut dimakan anai-anai, dan setelah itu barulah umat Islam peroleh semula apa yang mereka dihalang sebelum ini. Jadi peristiwa ketiga yang menyebabkan Nabi SAW itu berasa sedih dan tidak termotivasi adalah peristiwa umat Islam disakiti. Dia biasa kalau kita disakiti, dengan orang keliling kita disakiti, dan juga dengan orang disakiti kerana kita. Mana lebih berat? Sekadar orang benci kat kita, orang sakiti kita, ataupun ada orang lain disakiti kerana benci kat kita. Kita akan rasa lebih bersalah. Jadi itulah yang berlaku dekat Nabi SAW. Kemudian yang keempat, peristiwa Taif. Ini satu peristiwa yang kalau kita baca ni, doa Nabi ketika dia Taif pada muka surat 36 itu doa yang menyayat hati. Muka surat 32. Peristiwa yang terakhir ialah peristiwa Taif. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahawa peristiwa Taif ialah peristiwa yang paling berat yang ditanggung oleh Nabi SAW dalam sejarah baginda mengajak orang ramai kepada Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, hal ata alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Pernah tak awak mengalami satu hari yang lebih berat untuk ditanggung berbanding dengan hari Uhud?
Kenapa Aisyah radhiyallahu anha membandingkan peristiwa yang dia tak tahu ada yang lebih berat dengan perang Uhud? Apa yang berlaku dekat perang Uhud? Seolah-olah umat Islam kalah, kemudian Nabi SAW sendiri patah gigi, jatuh, cedera, dan kaum kerabat baginda di antaranya adalah Hamzah meninggal dunia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha merasakan bahawa Uhud merupakan peristiwa yang paling menyayat hati bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah tanya, ada tak peristiwa lebih teruk daripada hari Uhud? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Saya bacakan terus dia punya terjemahan muka surat 33. Sepanjang hidup saya berurusan dengan kaum awak, hari yang paling berat saya tanggung ialah hari Al-Aqabah. Aqabah merupakan kawasan yang terletak di Taif. Ketika saya menawarkan Islam kepada Ibnu Abi Yalil Ibn Abl Kulal di Taif, namun dia tidak menerima tawaran saya itu. Saya berada dalam keadaan terlalu kecewa. Saya tidak sedar saya pergi ke mana sehinggalah saya sampai ke Qarn. Qarn al-Tha'alib. Saya menongak ke atas dan saya mendapati ada sekepul awan sedang memayungi saya. Saya melihat Jibril di dalam awan tersebut. Jibril memanggil saya lalu berkata, sesungguhnya Allah benar-benar telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu dan balasan mereka terhadap kamu. Allah telah pun menghantar kepadamu malaikat yang menjaga bukit supaya kamu boleh perintahkan dia melakukan apa sahaja yang kamu mahu terhadap mereka. Lantas malaikat penjaga bukit itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, perintahkan apa yang kamu mahu. Jika mahu, aku boleh angkat 2 bukit yang mengelilingi Mekah dan menghempak mereka dengan 2 bukit itu. Nabi SAW bersabda, sebaliknya saya mengharap Allah keluarkan daripada keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan kepadanya syirik. Nabi SAW pergi ke Taif kerana baginda melihat dakwah baginda selama ini di Mekah tidak memberikan impak yang besar. Nabi dah usaha pergi ke Mekah, kemudian berlaku apa yang berlaku, pemboikotan dan sebagainya. Jadi Nabi fikir bahawa perlu ambil sasaran dakwah yang baru. Dan kita tahu bahawa ini merupakan suatu keizinan Allah Ta'ala. Para anbiya ini muslim-muslimat tidak boleh pergi ke kawasan baru melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Inilah yang berlaku kepada Nabi Yunus AS, yang mana baginda itu pergi meninggalkan, seolah kita sebutkan meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan iqab, balasan kepada Yunus AS. Kita tahu peristiwa tersebut. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW juga membenarkan sahabat untuk pergi ke Madinah untuk berhijrah. Dan Nabi menunggu perintah Allah Ta'ala untuk pergi ke Madinah. Jadi ini merupakan suatu keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk pergi ke Taif, pergi berdakwah. Para anbiya tidak boleh pergi meninggalkan kaum, pergi kata tak jadi kat sini, pergi ke tempat lain, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, peristiwa Yunus AS ataupun Yunus ibn Matta. Jadi Nabi fikir Taif ini lebih baik, mungkin mereka akan menerima dakwah. Tapi malangnya Taif tidak menerima dakwah Nabi SAW, bahkan baginda dicederakan. Nabi SAW tidak memperoleh kuasa politik dan yang memeluk agama Islam majoritinya hanyalah orang-orang yang tidak berpengaruh, golongan miskin dan hamba. Sedangkan agama Islam dan syiarnya perlu didirikan di dalam sebuah negara. Justru itu Nabi SAW terpaksa mencari bumi yang lain dari bumi Mekah, dan bumi yang lain itu ialah Taif. Menurut sebagian ulama sirah,
Nabi SAW pergi ke Taif terlebih dahulu adalah disebabkan kedudukan geografi dan ekonomi Taif itu ada potensi kerana tanahnya subur. Kedudukan lokasi yang agak tinggi pula menjamin keselamatan bumi ini daripada serangan musuh. Jadi maksudnya Nabi SAW telah pun mempertimbangkan baik buruknya, apa faedahnya pergi ke tempat tersebut sebelum Nabi keluar. Tapi qadarallahu ma syaa wa syaa fa'al, tidak seperti mana yang Nabi SAW harapkan. Ini menunjukkan bahawa Nabi dan juga para malaikat juga, para anbiya dan juga para malaikat tidak mengetahui peristiwa yang akan berlaku kepada mereka. Buktinya Nabi pergi ke Taif dan dakwah Nabi itu tidak diterima. Dengan segala congak baginda begini, begitu, begini, pergi akhirnya tidak diterima. Namun usaha baginda untuk menjayakan matlamat itu gagal, maka baginda sangat sedih serta kecewa. Baik, cuba kita lihat dakwah, bukan dakwah, doa Nabi SAW dekat Taif itu. Ini pernah kita dengar dan mari kita baca dan juga hayati doa Nabi SAW. Ini siapa yang mengajar Rahikul Maktum, doa ni ada kat situ. Baik, nota kaki yang ke-31, muka surat 36. Kenapa Rasulullah SAW menganggap Taif lebih berat ditanggung berbanding hari peperangan Uhud, sedangkan 70 orang sahabat mati syahid pada hari tersebut? Antara mereka termasuklah ayah saudara baginda Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala tiada sahabat yang terkorban pada hari Taif, tak ada meninggal. Bahkan Nabi SAW juga selamat, cuma cedera. Jawapannya adalah kerana baginda ini berjiwa pendakwah. Walaupun hari peperangan Uhud itu berat, tetapi setidak-tidaknya baginda sudah memiliki negara. Maksudnya ada tempat kembali. Nabi pergi ke Taif, Nabi tak tahu nak pergi mana setelah itu. Boleh faham Perang Uhud walaupun sebahagian kata tak kalah, tapi kita tahu bahawa peperangan yang round pertama itu macam seolah-olah pertama kedua, round kedua tu seolah macam tewas. Tapi akhirnya Nabi SAW tahu setelah peperangan itu selesai ada tempat untuk kembali. Macam kita, kalau kita tak ada mak bapak, apa perasaan kita? Kita pun tak tahu kita nak kembali ke mana, nak kembali ke kampung mana. Tak ada yang menaungi, tak ada yang nak melindungi. Walaupun hari peperangan Uhud itu berat, tetapi setidak-tidaknya baginda sudah memiliki negara. Meskipun kalah dalam peperangan, baginda boleh pulang ke negara baginda untuk membina semula kekuatan. Tambahan lagi, para sahabat yang mati syahid pada peperangan tersebut menerima ganjaran istimewa Allah Ta'ala sediakan buat orang-orang yang mati syahid di jalannya, dan baginda percaya bahawa Allah Ta'ala akan menggantikan mereka dengan pejuang-pejuang Islam yang lain. Walaupun kalah dalam peperangan, Islam sudah bertapak di sebuah negara. Oleh itu dakwah Islam masih boleh berjalan. Hal ini berbeza dengan situasi yang berlaku pada hari Taif. Kerana apabila dakwah Islam ditolak di Taif, baginda sudah tidak lagi nampak jalan dalam perjuangan dakwah baginda. Ingat tak apa yang berlaku dekat Mekah? Kena boikot 3 tahun, makanan tak ada. Abu Talib dah tak ada. Khadijah radhiyallahu anha telah pun meninggal dunia. Nak kembali kepada siapa? Keluarga tak ada. Negara, perjuangan dengan kaum sahabat seperjuangan pun ditindas. Dan pada saat inilah sahabat mulai diseksa dan juga dibunuh. Kita tahu Sumayyah dan juga suaminya. Akhirnya Nabi SAW menyebutkan doa ini. Ini sebagai penutup. Dia tak habis. InsyaAllah akan disambung oleh Ustaz Adli. Baik, saya baca doa ni. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'ala an-nas. Arhamar rahimin. Anta arhamur rahimin. Ila man takiluni. Ila aduwin yatajahhamuni. Am ila qaribin mallaktahu amri. Ini ada sambungan lagi, tapi tak dinyatakan kat sini.
Ya Allah, Nabi kata, ini hadis ini ada kritikan, Dr. Razaimi juga sebut kat sini hadis ini dhaif, tapi kita baca sebab dia mengandungi makna yang cukup besar. Jadi kalau kita pun nak berdoa dengan doa ini, katalah susah dalam kehidupan, kita juga boleh ambil kita panggil uslub dakwah, uslub doa ini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan kurangnya hilahku. Sebab biasanya orang yang terlepas daripada musibah ini, orang nak aniaya, orang tak berani nak aniaya sebab apa? Dia kuat. Ataupun sebab dia banyak hilah. Banyak dia punya benda lah dia boleh buat. Jadi Nabi buka dengan doa ini. Kata Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Dia kata ya Allah, aku tahu aku punya kekuatan ini kekuatan yang lemah. Dan aku juga tak banyak hilah yang boleh terlepas daripada sebarang musibah. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku ini di kalangan manusia. Arhamar rahimin. Anta arhamur rahimin. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ila man takiluni, kepada siapa engkau nak menyerahkan diriku. Ila aduwin yatajahhamuni, apakah kepada musuh yang akan menyerangku. Am ila qaribin mallaktahu amri, ataupun engkau nak serahkan aku kepada kerabatku. Mallaktahu amri, yang menguasai urusan aku. Maksudnya Nabi kerabat pun tak memusuhi, musuh pun membenci, nak kembali ke tempat kembali pun dah tak ada tempat kembali. Jadi ini merupakan rintihan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Baik, muka surat 37 sebagai penutup. Keempat-empat perkara besar yang berlaku ini menjadikan baginda sangat duka cita dan sedikit down, tak termotivasi. Oleh itu Allah Azza wa Jal takdirkan supaya baginda dianugerahkan hadiah daripadanya. Hadiah tersebut ialah Isra' dan juga Mi'raj. Jadi kerana itulah Allah Azza wa Jal mengakhiri ayat pertama surah Al-Isra' dengan sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Muka surat 38. Ayat ini mengisyaratkan bahawa Allah sentiasa mendengar rintihan baginda kepadanya, dan dia sentiasa melihat tindakan jahat orang-orang musyrik terhadap baginda. Jangan sesekali ingat bahawa apa yang dilakukan oleh kaum musyrik itu tidak dilihat oleh Allah. Jangan sesekali menyangka bahawa Allah tidak mendengar rintihan dan doa nabinya. Allah sentiasa melihat perlakuan zalim orang musyrikin dan bersedia membalas kejahatan mereka bila tiba masanya. Dan Allah sentiasa mendengar rintihan dan doa Nabi SAW, lalu dia mengurniakan Isra' dan Mi'raj kepada baginda. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, insyaAllah sesi yang berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Adli. Mungkin ada masa lebih kurang 5 ke 7 minit. Jadi masing-masing boleh ambil refreshment kalau perlu untuk sambung ke sesi berikutnya. Baik, sila. Baik, persoalannya apakah agama Ibrahimiyah telah pun masih wujud pada era Abdullah itu kan, ayah Nabi SAW. Jawapannya adalah iya. Agama Ibrahimiyah telah pun wujud pada ketika itu. Itu sebab Nabi SAW ketika di Gua Hira, Nabi SAW beribadah. Kerana apa? Agama Ibrahimiyah masih lagi ada pada ketika itu, sehingga Nabi SAW tahu tata cara untuk beribadah
ketika Nabi bertahannuth di Gua Hira? Jadi jawapannya adalah ya. Cuma tinggal lagi apakah dakwah itu sampai kepada kaum musyrik di Mekah, terutama sekali ayah baginda. Wallahu alam. Itu kita tak tahu. Tapi berdasarkan hadis, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, dia kata, "Aina abi?" Di manakah ayahku? Kemudian Nabi SAW, itu ada pengajaran lain terhadap hadis itu, sebab Nabi tak tahu perkara gaib. Jadi akhirnya Nabi kata, "Abuka finnar." Ayahmu berada di dalam neraka. Kemudian setelah Nabi SAW sebutkan perkara tersebut kepada orang itu, dia nampak macam merasa kecewa. Akhirnya Nabi SAW panggil semula, kata, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan juga ayahmu, keduanya berada di dalam neraka. Walaupun ada sebagian mempertikaikan kata takkanlah ayah Nabi berada dalam neraka, tapi hadis tersebut kita terima dan itulah yang zahirnya. Jadi apakah agama Ibrahimiyah telah masih ada pada kita itu? Jawapannya adalah ada. Dan apakah ayah Nabi SAW menerima dakwah Ibrahimiyah? Jawapannya adalah tidak, berdasarkan hadis tadi, "Inna abi wa abaka finnar." Allahu a'lam. Aha. Dia menerima, dia berada pada agama Nasrani, Ahlul Kitab, dan zahirnya dia menerima dakwah yang Nabi SAW sampaikan. Cuma ketika mana bibit-bibit perjuangan itu nak dimulakan, dia telah pun meninggal dunia. Jadi wallahu alam, sama ada dia berada dalam syurga ataupun neraka, kita tak tahu. Tetapi secara zahirnya dia menerima dakwah Nabi SAW berdasarkan apa yang dia sampaikan kepada Khadijah dan juga baginda. Kata, "Aku menerima, aku menyokong sekiranya usia aku masih panjang." Zahirnya dia terima. Itu merupakan pandangan Az-Zuhri. Apakah dakwah tidak ada pada ketika itu? Wallahu alam. Ya, itu merupakan pandangan Az-Zuhri. Dia kata wahyu setelah wahyu yang pertama turun, 3 tahun selepas daripada itu tidak turun, sehingga Nabi SAW merasa rindu untuk menerima wahyu sekali lagi. Macam mana saya kurang faham? Apakah Nabi mengajak kepada agama Nabi Ibrahim? Dakwah Nabi Ibrahim dan juga Muhammad SAW adalah satu. Cuma perbezaannya adalah dari sudut syariat. Syariat ini kalau kita boleh sebut secara umum ataupun secara ringkas yang boleh difahami, adalah hukum hakam perbuatan amali. Hukum hakam perbuatan amali. Apakah masa bila solat difardukan? Solat difardukan ketika Isra' dan juga Mi'raj. Apakah sebelum Isra' dan Mi'raj, selama lebih kurang 10 tahun Nabi dekat Mekah itu tidak ada solat? Ada solat. Tapi apakah bentuknya sama setelah Isra' dan juga Mi'raj? Jawapannya adalah tidak. Kalau kata apakah Nabi mendakwah kepada agama Ibrahimiyah, jawapannya adalah iya. Dari sudut kedua-duanya menyuruh kepada tauhid dan juga agama Hanif. Tapi dari sudut amalan ataupun hukum hakam syarak, dia berbeza. Dan dia difardukan banyak setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Ya Allah alam. Jadi saya kira itu saja. Masa telah pun menghampiri pukul 11. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.